Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kita akan bincangkan tentang novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, bab 11 hingga bab 15. Terdapat beberapa topik yang akan dibincangkan di dalam novel ini. Antaranya ialah latar tempat, yang kedua latar masa, ketiga watak dan perwatakan, dan keempat peristiwa. Baiklah, tanpa perlu membuang masa lagi, marilah kita mulakan perbincangan pada hari ini. Bab 11, latar tempat ialah warung Pak Salim dan rumah Imam Said. Latar masa pada waktu tengah hari. Watak dan perwatakan, watak yang pertama ialah Sudin, lincah dan lepas laku. Kedua, pernah berjudi dan kaki botol. Dan ketiga, broker yang telah banyak menjual tanah orang kampung. Watak yang kedua ialah Pak Salim, peniaga warung, janggut dan misai jarang-jarang dan tidak bercukur, rajin dan cekal, telah agak tua. Watak yang ketiga ialah Tok Empat Dahlan, seorang juru cakap, bersikap sedikit kasar. Watak yang terakhir ialah Imam Said, seorang yang dihormati di kampung Pulai, merupakan ayah Sudin dan sentiasa menepati janji. Terdapat dua peristiwa di dalam bab ini. Peristiwa pertama, Sudin singgah ke warung Pak Salim. Kehadirannya itu tidak disukai oleh pemuda-pemuda di situ. Sudin berbual dengan Pak Salim tentang masalah yang dihadapinya dengan bapanya, iaitu Imam Said. Pak Salim menyatakan bahawa bapanya itu susah hati memikirkan masalah orang kampung, terutamanya pemuda-pemuda yang berpecah belah kerana berbeza fahaman politik. Pak Salim menasihati Sudin supaya balik berjumpa dengan ayahnya kerana ayahnya marah bukan disebabkan soal politik tetapi kerana sebab lain. Sudin pula tidak suka tinggal di kampung kerana kecewa gadis pilihannya iaitu Gayah berkahwin dengan orang lain. Perkara tersebut berlaku kerana ayah dan ibunya tidak berani meminang Gayah. Peristiwa yang kedua, Sudin bercadang akan terus berhijrah ke Kuala Lumpur, tetapi Pak Salim tidak bersetuju dan menasihatinya supaya terus tinggal di kampung, memandangkan keadaan ibu dan bapanya sudah tua. Selain itu, dia diharap dapat menggantikan Imam Said untuk mengembalikan keimanan dan kesejahteraan masyarakat kampung di situ. Sudin kemudiannya pulang ke rumah untuk menemui ibunya. Dia juga berasa ragu tentang sikap ayahnya itu terhadap kepulangannya nanti. Bab 12. Latar tempat ialah rumah Imam Said. Latar masa pada waktu tengah hari. Watak dan perwatakan. Watak yang pertama, Mak Minah. Watakan Mak Minah, ibu kepada Sudin. Kedua, penyayang. Watak yang kedua ialah Sudin. Watakan Sudin, jujur terhadap ibu bapanya dan suka meningkah cakap orang. Watak yang terakhir ialah Imam Said. Watakan Imam Said, warak. Kedua, berwajah jernih dan selalu bersih. Dan yang ketiga, mudah dibawa berbincang. Peristiwa pertama, sewaktu Sudin pulang ke rumah, ibunya Mak Minah sedang memasak dan menyiapkan makanan tengah hari. Bapa Sudin iaitu Imam Said masih tidak pulang dari surau. Semasa pulang, Mak Minah menceritakan tentang khabar angin yang mengatakan bahawa Sudin telah melarikan Gayah ke bandar. Cerita itu membuatkan ayahnya berasa sangat marah terhadapnya. Sudin amat terkejut kerana dia tidak mengetahui perkara itu. Lantas ibunya segera menyuruh budak yang bermain di bawah rumah memanggil suaminya pulang dari surau bagi membincangkan perkara tersebut. Peristiwa kedua, Imam Said selama ini tidak pernah mempercayai bahawa Sudin ada kena-mengena dengan soal Gayah yang lari dari kampung. Sudin menjelaskan perkara sebenar kepada ayahnya dan kesal kerana ibu dan ayahnya tidak berani masuk meminang Gayah. Imam Said menerangkan bahawa mereka bukan tidak berkenan dengan Gayah, tetapi sejarah keturunan mereka yang menghalang perkahwinan tersebut. Hal ini demikian kerana keluarganya dan keluarga penghulu Mahmud masih menyimpan perasaan dendam antara satu sama lain. Imam Said juga tidak tahu siapakah yang menyebarkan khabar angin itu dan berharap Sudin dapat menyiasat sendiri. Bab 13. Latar tempat di hospital. Latar masa pada waktu petang.
Watak dan pewatakan. Watak yang pertama ialah Sudin. Watakan Sudin berkeyakinan, mempunyai kesedaran diri dan sentiasa ingat pesan bapanya. Watak yang kedua, Mat Akil. Watakan Mat Akil samseng dan menaruh hati pada gaya. Watak yang ketiga, Yang Berhormat Muhammad Yusof. Watakan mementingkan keuntungan, talam dua muka. Watak yang terakhir ialah Zahid. Watakan Zahid prihatin. Peristiwa pertama, Yang Berhormat Muhammad Yusof dan Zahid melawat Sudin yang terlantar di hospital kerana kemalangan motosikal. Selepas mereka beredar, Sudin teringat peristiwa sebelum dia mendapat kemalangan. Sudin mengesyaki Mat Akil yang telah mencederakannya kerana ketika dia ditimpa kemalangan, kedengaran suara Mat Akil menyumpahinya. Dia juga percaya bahawa kemalangan itu dirancang dan ada hubung kait dengan Gayah kerana ramai yang menyangka bahawa dia telah melarikan Gayah, termasuklah Mat Akil. Dia tahu bahawa Mat Akil sebenarnya turut menaruh hati pada Gayah. Peristiwa kedua, Sudin meminta Yang Berhormat Muhammad Yusof dan Zahid supaya tidak melaporkan kemalangan itu kepada polis kerana motosikalnya tidak rosak dan di samping ketiadaan bukti untuk mendakwa Mat Akil. Sudin kemudiannya teringatkan pesan ayahnya, sekiranya dia ingin mengahwini Gayah, janganlah perkahwinan itu menjadi pemecah keluarga yang sudah renggang antara keluarganya dengan keluarga Tok Penghulu Mahmud. Peristiwa ketiga, Sudin tertanya-tanya mengapakah Tauke Chan tidak melawatnya. Mungkinkah Tauke Chan marah kepadanya kerana kerja yang diarahkan olehnya itu belum mendatangkan hasil. Sudin juga berfikir sama ada Yang Berhormat Muhammad Yusof telah berjaya dipujuk oleh Encik Muhammad melalui Zahid untuk membatalkan rancangan yang ditaja oleh Tauke Chan dan menyertai rancangan yang lebih baik. Sudin juga berharap hanya Yang Berhormat Muhammad Yusof yang datang melawatnya pada petang itu kerana dia ingin menanyakan pelbagai soalan. Dia juga runsing memikirkan kedudukan Gayah dan tidak mahu Gayah datang melawatnya. Seterusnya kita beralih ke bab 14. Latar tempat, rumah dan pejabat Encik Muhammad. Latar masa, subuh hingga pagi. Watak dan pewatakan. Watak yang pertama, Encik Muhammad. Watakan Encik Muhammad, orang paling berkuasa menjayakan perusahaan lombong di Lembah Tualang. Yang kedua, bertanggungjawab. Watak yang kedua, Datuk Tan. Pewatakan, pengarah urusan syarikat lombong Lembah Tualang, anak syarikat Tan Enterprise. Watak yang ketiga, Yang Berhormat Muhammad Yusof. Pewatakan, mahu mengubah nasib rakyat yang miskin. Yang kedua, selalu sibuk dengan urusan kerja. Watak yang keempat ialah Tan Sri Said Aris. Watakan, berpengalaman dalam urusan perniagaan. Watak yang terakhir ialah Mahani. Watakan, bijak dan cekap melaksanakan tugas. Peristiwa pertama, syarikat lombong Lembah Tualang telah berjaya ditubuhkan. Encik Muhammad dilantik sebagai pengerusi syarikat dan Datuk Tan hanya menjadi pengarah urusan. Hal ini demikian kerana Datuk Tan tahu tentang pelbagai masalah dan kesukaran yang dihadapi dalam usaha membuka lombong tersebut. Datuk Tan telah memilih Encik Muhammad sebagai pengerusi syarikat kerana pada pandangannya Encik Muhammad lebih sesuai untuk menjayakan perusahaan lombong itu. Peristiwa kedua, Encik Muhammad terkenangkan memang dari dahulu dia bercita-cita untuk meneruskan usaha yang dijalankan oleh arwah ayah dan datuknya itu. Selain itu, Encik Muhammad berhajat untuk membela nasib orang-orang di kampung Pulai supaya diberi kemudahan agar kehidupan mereka bertambah baik. Dia juga akan cuba memujuk orang-orang muda supaya bekerja di lombong itu dan tidak lagi meninggalkan kampung Pulai. Yang Berhormat Muhammad Yusof pula cuba menempatkan masyarakat kampung itu dalam rancangan Felda. Peristiwa ketiga, pada perayaan puja umur Tuanku Sultan beberapa bulan lalu, Datuk Tan dan Yang Berhormat Muhammad Yusof telah menghadap Sultan dan berjaya memujuk baginda memberikan gelaran Datuk Indra yang telah lama kosong kepada Tok Penghulu Mahmud. Peristiwa keempat, Encik Muhammad membayangkan perasaan emosi dan sentimen yang timbul dalam hatinya terhadap penduduk kampung Pulai.
Dia sentiasa mencari jalan untuk menggunakannya. Dia tahu bahawa Tuanku Sultan akan berangkat menangkap ikan sambil berehat di jeram Medang. Dia akan menggunakan peluang itu untuk mengumumkan pelantikan abangnya menyandang gelaran orang kaya Indra. Perkara tersebut dilakukan bagi memberi penghormatan dan kebanggaan kepada penduduk Kampung Pulai serta menambat hati mereka. Peristiwa kelima, Encik Muhammad merancang akan mengadakan satu perayaan besar di Kampung Pulai. Penduduk kampung akan dihibur, dijamu, dihormati dan dimuliakan sebaik-baiknya. Duli Yang Maha Mulia Sultan akan bersama mereka pada pembukaan perayaan dan mengisytiharkan pelantikan Tok Penghulu Mahmud yang menyandang gelaran Datuk Orang Kaya Indra. Pada masa itu juga, Yang Berhormat Muhammad Yusof berperanan menjanjikan masa depan yang lebih gemilang kepada penduduk Kampung Pulai dan nasib mereka juga akan dibela. Bab 15. Latar tempat Kuala Lumpur, latar masa tengah hari, malam dan pagi. Watak dan perwatakan. Watak yang pertama, Mat Akil. Perwatakan, gemar berangan-angan. Kedua, bekas banduan. Ketiga, pendengki dan iri hati. Watak kedua ialah Ali. Perwatakan, attendant pemungut sewa letak kereta. Dan yang kedua, baik hati dan peramah. Watak yang ketiga ialah Kasim. Perwatakan, pemandu baru Encik Muhammad, anak saudara Encik Muhammad. Peristiwa pertama, Mat Akil pergi ke Kuala Lumpur dengan harapan dapat bertemu dengan Gayah di samping mencari Kasim. Sebelum ini, dia pernah ke Kuala Lumpur dan sama-sama berkeliaran dengan Kasim menjadi jaga kereta. Dia kemudiannya ditangkap polis bersama beberapa jaga kereta yang lain termasuk Kasim dan terpaksa meringkuk selama 3 hari dalam penjara kerana tidak mempunyai wang untuk membayar denda. Sampai di Kuala Lumpur, Mat Akil berusaha mencari Kasim yang diketahuinya bekerja sebagai attendant pemungut sewa letak kereta. Peristiwa kedua, sewaktu mencari Kasim, Mat Akil terjumpa dengan Ali iaitu kawan kepada Kasim. Ali memberitahu Mat Akil yang Kasim telah lebih sebulan berhenti kerja. Dia membawa Mat Akil bertemu dengan abang iparnya, Atan, yang tahu di mana Kasim bekerja. Mat Akil bermalam di rumah Ali dan pada keesokan harinya, ketika berada di kaki 5 Wisma Yakin, Mat Akil terserempak dengan Kasim yang kini telah bekerja sebagai pemandu Encik Muhammad. Akhirnya, Mat Akil mengikut Kasim ke pejabat pakciknya di bangunan Maju Jaya. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.